Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Lensa Siswa. Anda bersama-sama dengan saya pengacara anda, Rahimi Razali. Baiklah, pada minggu ini dua paparan yang menarik menanti anda, iaitu projek OSH in School oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM dan juga projek Discover Lexia oleh Universiti Teknologi Mara UiTM. Sama-sama kita saksikan. Aspek keselamatan merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan seharian. Jika di tempat kerja, aspek yang dimasukkan termasuklah keselamatan kesihatan pekerjaan atau dikenali sebagai OSH. Di Malaysia, aspek ini telah lama ditekankan di setiap tempat kerja menerusi penguatkuasaan oleh beberapa agensi berkaitan yang diasaskan oleh kerajaan. Atas kesedaran mahu memantapkan lagi pengetahuan dan pemahaman rakyat Malaysia berkenaan aspek ini, sekumpulan mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia UTM menghasilkan inisiatif untuk mengembang aspek ini seawal peringkat sekolah rendah lagi yang dinamakan sebagai OSH in School. OSH in School ni maksud dia OSH tu, Occupational Safety and Health, ataupun dalam bahasa Melayunya keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So apa yang kita nak terapkan kat sini di perkataan pekerjaan tu. Sebab kenapa kita pilih sekolah? Sebab sekarang ni budaya sekarang, sekolah tu dia orang tak anggap salah satu tempat kerja. Dia hanya dianggap sebagai institusi pendidikan. Sebenarnya kat sekolah tu banyaklah bahaya-bahaya, hazard-hazard macam yang kita tengok kemalangan yang terjadi kan, yang dekat Sabah tu budak tercucuk besi, van masuk dalam longkang tu, semua pasal keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah, tapi fokusnya lebih pada sekolah. Sebagai permulaan, sebahagian mahasiswa dengan kerjasama Persatuan Keselamatan Kesihatan Industri Malaysia, MISHA, telah menjalankan program kesedaran di salah sebuah sekolah di Jitra Kedah dan salah sebuah sekolah di Sabah pula bakal menjadi destinasi seterusnya. Sementara itu, sekitar bulan Disember depan, mereka merancang untuk ke United Kingdom bagi mendalami aspek ini dan bekerjasama pula dengan pihak di sana, khususnya yang berkaitan dengan British Standard, di mana program ini telah ditaja oleh pihak UTM sendiri serta beberapa penaja swasta yang dikatakan berminat untuk menaja program tersebut. Pertama sekali ingin saya maklumkan bahawa UTM telah lama mempelopori Global Outreach Program ini, yang mana pelajar-pelajar kami, pelajar-pelajar di UTM didedahkan ke peringkat antarabangsa dengan melalui gerak kerja yang dipelopori oleh mahasiswa. Okey, UK ni yang sebenarnya kita maklum, budaya keselamatan kesihatan pekerjaan tu, betul budaya OSH tu, dia dah ada dekat UK. Even dekat sekolah-sekolah tu, dia orang ada dia punya manual keselamatan, dia ada prosedur keselamatan, dia ada work instruction untuk keselamatan, untuk kesihatan kan. So sebab tu kita pilih UK sebagai kita punya role model. Sebab apa yang kita nak buat, sekumpulan pelajar ni, kita akan pergi ke UK, kita tengok budaya, apa budaya yang dia orang ada, dan kita cuba nak adopt budaya tu, nak ambil yang positifnya, sesuaikan dengan kat Malaysia ni. Bagi pihak UTM sendiri, pengurusan universiti sentiasa melihat usaha sebegini menerusi pandangan positif, memandangkan ia bukan sahaja dapat memberi pulangan kepada UTM, malah kepada masyarakat negara ini walaupun dalam bentuk tidak langsung. Menurut Dekan Sekolah Razak UTM Jalan Semarak Kuala Lumpur, Profesor Dr. Awaluddin Muhammad Shahrum, UTM sentiasa menggalakkan usaha-usaha sebegini bagi membolehkan setiap yang dipelajari di universiti dapat dipraktikkan, namun apa yang lebih penting, ia dapat mengembangkan dimensi mahasiswa UTM khususnya dan mahasiswa di negara ini amnya. Program ini selain daripada memenuhi aktiviti global outreach, sebahagian daripadanya ialah untuk menghasilkan satu sistem keselamatan, OSH sistem bagi sekolah. Kerana kita sedar di sekolah-sekolah di Malaysia ni, kita tidak mempunyai satu sistem keselamatan. Walaupun sekolah ni sebenarnya merupakan satu organisasi di mana ada hazard atau punca-punca bahaya. Tidak ada sistem pengurusan keselamatan. Jadi pelajar-pelajar UTM Razak School yang mengikuti sarjana EMOSH, Executive Masters in Occupational Safety and Health, ingin membuat kajian lawatan ke UK untuk menyaksikan dan juga menemu bual sekolah-sekolah di sana bagaimana sistem keselamatan dilaksanakan di sekolah. Usaha mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia bukan sahaja memberi kesan positif kepada mahasiswa universiti, tapi juga bagi peringkat sekolah rendah. Saya Aini Taufik untuk Lensa Siswa. Bernama? Nurul Daniel Natasha. Nurul Daniel Natasha.
Oh, perempuan je. Nurul Dania. Sifu terbalik. Memang lagi selesa. Nurul. Kita tengok dia punya Oh, tu terbalik yang. N dengan U dia tengok. Nama Nurul. Satu N huruf besar, satu N huruf kecil. Sekali pandang, mereka adalah kanak-kanak normal seperti kanak-kanak lain di dunia ini. Namun hakikat, mereka ini adalah pengidap disleksia yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Mungkin ada rakyat di negara ini mempunyai anak yang istimewa ini. Namun, masih ramai rakyat di negara ini yang masih belum faham apakah disleksia sebenarnya. Bagi sebahagian pelajar jurusan Perhubungan Awam, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, mereka ingin melihat dengan mata mereka sendiri dan mengalami apakah yang dikatakan dengan disleksia. Atas niat murni itu, mereka bekerjasama dengan pihak berkuasa Pulau Langkawi dengan menjalankan program yang dinamakan sebagai Discover Lexia. Program Discover Lexia ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kesedaran tentang disleksia di kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga telah menjalankan beberapa pra-acara seperti flash mob bertujuan untuk memberi kesedaran tentang disleksia kepada pelajar-pelajar Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM Shah Alam. Seterusnya adalah program Flying Colours, sebuah projek khidmat masyarakat bertujuan untuk menambah baik pusat disleksia di USG 4. Bagi Presiden Persatuan Disleksia Malaysia, Sariah Amirin, pihaknya menyambut usaha yang dilakukan siswa UiTM khususnya dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat terutamanya di peringkat pendidikan tinggi berkenaan disleksia ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Tanggaya Hasnya yang telah berusaha untuk memberi kami peluang menjalankan program ujian saringan bagi mengenal pasti kanak-kanak disleksia. Ya. Kanak-kanak ni semuanya dari golongan kanak-kanak yang cerdik pandai. Ya. Cuma kerana mereka tak boleh menulis, membaca, mengira, menulis, mereka gagal dalam di sekolah. Sementara itu, pihak Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi turut melahirkan rasa gembira melihat kehadiran mahasiswa yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga mereka dalam mewujudkan program sebegini sambil mengharapkan program seumpamanya dapat diteruskan khususnya di daerah Langkawi. So the whole credit goes to him actually. Yeah. But dia kata dalam mood yang berlainan supaya PDP sekolah tidak terganggu, kerja buat guru tidak terganggu dan at the same time objektif untuk menyebarkan maklumat berkenaan disleksia melalui saringan yang dilaksanakan. Ya. Tetapi sama ada hebahan berkenaan disleksia berlaku atau tidak, it's not an issue today. Hari ini saya rasa kita lebih bersedia untuk menyaring pelajar kita atau anak-anak kita kelak. I think you become a better parent. Dalam pada itu, bagi sebahagian siswa, program ini telah memberikan perspektif yang tersendiri dan sedikit sebanyak mereka dapat menyelami apakah yang dikatakan dengan disleksia. I think pejabat pendidikan boleh pantau sesuatu on this kind of children because autism, Down syndrome, dyslexia all different. And bila saya buat tolong screening test tadi, ada seorang according to doktor might be autism dan sangat sedih sebab dia memang perlukan betul-betul bantuan. Diharapkan lebih ramai pihak terutamanya siswa dapat terus menabur bakti kepada masyarakat seperti mana yang dilakukan pelajar perhubungan awam ini. Di samping ia dapat dijadikan iktibar apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan nanti. Dengan paparan Discover Lexia itu tadi, maka berakhirlah sudah episod Lensa Siswa pada kali ini. Kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk like page Lensa Siswa di laman Facebook kami. Lensa Siswa, wadah dan aspirasi mahasiswa. Sekian daripada saya, Rahimi Razali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.